Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, PDPR hari ini kita akan sambung bab 1 Kerajaan Alam Melayu. Okey, kita dah belajar 1.1 konsep alam Melayu, 1.2 kewujudan kerajaan di alam Melayu, dan hari ini kita akan belajar 1.3 kerajaan alam Melayu yang masyhur. Okey, apa yang awak kena tahu, apa yang awak perlu dapat, apa yang cikgu harapkan awak dapat pada akhir pembelajaran hari ini ialah murid dapat memerihalkan kerajaan-kerajaan alam Melayu yang masyhur. Okey, sebelum cikgu teruskan dengan penerangan cikgu, okey, kita tengok dulu apa maksud masyhur tadi. Okey, maksud masyhur tu ialah ternama, terkenal, okey, dikenali. So, kita nak tengok kerajaan-kerajaan alam Melayu ni yang mana yang terkenal, dikenali. Okay. Kerajaan Funan. Okay, dia berpusat di Yandapura, diasaskan oleh Brahmin bernama Kaundinya, dan kemudian beliau berkahwin dengan Soma, pemerintah wanita di Sungai Mekong, dan membentuk kerajaan Funan. So, kerajaan ini masyhur semasa pemerintahan Fang Shihman. Fang Shihman ni dia meluaskan kuasa ke Sungai Mekong hingga Teluk Chamrang sebelah timur. Dan seterusnya beliau menguasai selatan Myanmar dan segenting Kra. So, inilah yang menyebabkan Funan menguasai jalan perdagangan utama antara timur dan barat. Kesannya pada abad ketiga, Funan ni menjadi pusat perdagangan utama di alam Melayu. Dan kerajaan terakhir bagi kerajaan Funan ialah Rudravarma. Dan apabila dia diserang oleh kerajaan Chenla, kerajaan Funan ni mula merosot. Okey, seterusnya kita sambung dengan kerajaan Champa. Okey, dia berpusat di Indrapura, diasaskan oleh Chulian pada tahun 190 Masihi, dan pada waktu ni dia sering berhadapan dengan serangan Dai Viet. Dan Chulian berjaya membebaskan Champa daripada pengaruh Cina. Kerajaan Champa ni dia masyhur semasa pemerintahan Cibonga. Kenapa? Kerana Cibonga ni berjaya mengatasi serangan daripada Dai Viet. Lepas tu dia meluaskan kuasa ke wilayah Dai Viet hingga ke lembah Sungai Merah. So, serangan ke wilayah Dai Viet ni berjaya membunuh Raja Trang Duotong. Okay, kesannya pemerintahan Cibonga ni diiktiraf oleh dinasti Ming pada tahun 1369. Tapi pada tahun 1441, kerajaan Champa mula merosot selepas Raja Indravarman meninggal dunia. So, Dai Viet melancarkan serangan dan Champa ditawan pada tahun 1471. Kerajaan seterusnya kita tengok kerajaan Sriwijaya. Okey, kerajaan ini berpusat di Palembang dan diasaskan oleh Dapunta Hyang Srijayanasa pada 683 Masihi. Beliau mengukuhkan kedudukan dengan menakluk kawasan sekitarnya seperti Bangka dan Taruma. So, dia masyhur semasa pemerintahan Sagramadana-Jaya, iaitu pada abad ke-8. Beliau berjaya menakluk Sumatera, selatan Myanmar, tanah Melayu dan segenting Tera. So, kesannya Sriwijaya ni menguasai jalan laut antara bangsa, iaitu Selat Melaka dan Selat Sunda, dan menjadikan Sriwijaya kuasa perdagangan utama di alam Melayu. Dan ia juga menjadi pusat pengajian agama Buddha. Tapi mula merosot apabila diserang oleh tentera Chola dari selatan India pada tahun 1025. Kerajaan seterusnya ialah kerajaan Angkor. Dia berpusat di Hariharalaya dan diasaskan oleh Jayawarman II dari Chenla.
So beliau menyatukan wilayah di Sungai Mekong dan masyhur semasa pemerintahan Suryavarman II dengan meluaskan kuasa Empayar Angkor dari sekitar lembah Sungai Mekong hingga ke selatan Myanmar. So beliau berjaya menghalang ancaman dari Champa dan Dai Viet. So beliau juga mewujudkan jalinan perdagangan antara pendagang tempatan dengan pendagang luar. Dan usia beliau ni diteruskan oleh Jayavarman yang meluaskan kuasa hingga ke sempadan 6. Beliau membina Angkor Thom dan 102 buah hospital. So apabila Jayavarman mati, kerajaan Angkor mula merosot dan diserang oleh Siam pada tahun 1594. Kerajaan Alam Melayu seterusnya ialah kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit juga merupakan salah satu kerajaan yang masyhur. Dia berpusat di Kota Trowulan. Dia diasaskan oleh Raden Wijaya dengan bantuan tentera Mongol pada tahun 1294. So masyhur bermula dengan pelantikan Patih Gajah Mada sebagai Perdana Menteri oleh pemerintah Tribuana Tunggadevi. So beliau berjaya mengembalikan keamanan dan keselamatan Majapahit. Beliau mula meluaskan kuasa ke timur Pulau Jawa, pesisir pantai timur Sumatera, pesisir selatan dan barat Pulau Borneo, bahagian selatan dan utara Sulawesi dan Kepulauan Maluku. So Majapahit menjadi pusat perdagangan pada abad ke-14. Tetapi apabila Patih Gajah Mada mati, kerajaan Majapahit mula merosot dan diserang oleh kerajaan Demak pada tahun 1478. Kerajaan seterusnya ialah kerajaan Kedah Tua. Berpusat di Sungai Mas dan Pangkalan Bujang. Kerajaan Kedah Tua ni muncul apabila masyarakat Gua Kepah menjalinkan hubungan perdagangan dengan pedagang luar. So kewujudannya diperkukuh dengan catatan golongan agama dan pedagang iaitu Cina, India dan Arab Parsi. So menjadi pusat keagamaan Buddha. So sumber Cina menamakannya sebagai Checha. Sumber India, Kataha dan Arab, Kalabar. So masyhur dengan kepesatan kegiatan perdagangan di Lembah Bujang melibatkan pedagang timur dan barat. Dikuasai oleh Sriwijaya, serangan tentera Chola pada tahun 1025 telah melemahkan perdagangan di Kedah Tua. So pada abad ke-7, perubahan pemerintahan dengan pengasasan Kesultanan Kedah. Kerajaan seterusnya ialah kerajaan Gangga Nagara. Dia berpusat di Pangkalan. Muncul kerajaan pada abad ke-6 tetapi berfungsi sebagai pusat pelabuhan sejak abad ke-5. Maksudnya dia dah berfungsi sebagai pusat pelabuhan tu awal lagi iaitu abad ke-5 tapi dia hanya muncul sebagai kerajaan pada abad ke-6. Diasaskan oleh Raja Ganji Sarjuna. Pendapat lain menyatakan ia diasaskan oleh Raja Khmer dari Kemboja. Mula masyhur pada abad ke-9. Pada abad ke-5, mula dikunjungi oleh pedagang luar kerana kekayaan hasil bumi, iaitu emas dan biji timah. Berjaya mempertahankan kedaulatan daripada serangan Sriwijaya pada 850 Masihi, tetapi mula lemah apabila diserang oleh kerajaan Chola dari India pada 1025. So serangan telah memusnahkan pelabuhan Gangga Nagara. Itu sahaja untuk topik 1.3
kerajaan alam Melayu yang masyhur. Okey, topik seterusnya 1.4 kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar yang sezaman. Cikgu akan sambung pada minggu depan. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.